Ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada pertemuan yang baik ini. Moga-moga pertemuan ini akan menjadi bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk kita menduduki syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, menyambung pengajian kita dalam kitab Fiqh Sunnah Said Sabiq, masih dalam pembelajaran tentang janaiz, ya, al-janaiz, dalam bab-bab soal jenazah yang telah kita mulakan daripada ziarah orang sakit, orang mati, sehinggalah sampai kepada dalam bab hari ini kita masuk di dalam bab larangan mencaci atau menghina orang yang dah mati. Larangan, ya, larangan mencaci mayat. Okey, baik. Bersandarkan itulah daripada tempat lama, surau, sampailah kepada masjid baru. Moga-moga Allah bagi nikmat. Saya sekadar nak ajak tuan-tuan lah, kalau tuan-tuan sudi, saya jemput tuan-tuan mai duduk depan lagi, dekat sikit. Moga-moga dapat kebaikan, insya-Allah. Kerana kita ni dah tak ada lagi penjarakan. So kita ambil lah kebaikan-kebaikan yang masih Allah bagi kepada kita, insya-Allah. Moga-moga tempat duduk kita yang ikut sunnah itu dapat kebaikan di sisi Allah. Kita takut-takut hari ini adalah hari yang terakhir kita duduk dalam majlis ilmu. Jadi kita adalah bukti yang baik. Paling tidaklah semayang tahajud tak kuat, kita ngaji Quran pun kurang, tapi duduk dekat tu sunnah yang mudah dilakukan, insya-Allah. Baik. Bab larangan mencaci mayat. Bersandarkan rujukan kita adalah kitab Fiqh Sunnah, ya, Syekh Said Sabiq, salah seorang daripada orang hebat di di Universiti Al-Azhar, di antara penulis-penulis hebat dan ilmuwan-ilmuwan hebat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ulama mengatakan tidak dibolehkan mencaci kaum muslimin yang telah meninggal dunia maupun menceritakan keburukan mereka. Asasnya, kalaulah orang muslim itu, dia tu orang Islam dan dia telah meninggal, maka asasnya adalah tak boleh kita cerita keburukan dia. Tak boleh kita menghina kehidupan dia. Yang dulu-dulu tak boleh. Kita nak kata setelah dia mati, kita nak bagi tahu cerita dulu dia dulu zaman 60-an. Twist rapat sampai ke lantai. Dia mula tu. Kan ya? Dia dulu musim korban curi lembu merata-rata, pi jual balik dengan orang lain. Tu dia dulu, hukum dia haram. Ya, hukum dia haram. Asasnya adalah Allah, Nabi dan Islam melarang kita mencaci orang yang dah meninggal dunia, melarang kita menceritakan keburukan mereka. Hadis disandarkan kepada hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha menikah dengan Nabi di kala umur 6 tahun dalam riwayat Imam Al-Bukhari sahih. Tetapi tak duduk sekali dengan Nabi sehinggalah umurnya itu 9 tahun. Barulah dia duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi masih lagi melayan dia seperti kanak-kanak. Walau bagaimanapun, jangan nampak pula otak kita yang duduk zaman ni, kita duduk nampak umur 9 tahun. Umur 9 tahun, kita tak nampak umur 9 tahun dulu beda dengan umur 9 tahun sekarang. Dulu umur 15 tahun medan perang, syahid fisabilillah. Kita 55 masjid pun tak datang. Itu bedanya orang zaman dulu. Kenapa? Sebab dulu dia tak ada Facebook. Dulu dia tak ada mall, tak ada. Jadi dia hidup bangun tu, hidup dia cepat matang. Hidup sekarang susah. Jadi itu Aisyah sebelum dia meninggal dunia ni, dalam riwayat menceritakan dia merawikan atau meriwayatkan
2100 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Rabbi. Orang muda yang sangat cerdik. Ya. Kata dalam riwayat Aisyah, hadis riwayat Imam Bukhari. Aisyah bawa hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Al-Bukhari ni disebut sebagai apa? Sebagai Amirul Mukminin fil hadis. Khalifah terbesar dalam ilmu hadis. Sebab tu di rumah kita, kalau tak ada Sahih Bukhari, kalau tak ada Sahih Muslim, teruklah tu. Teruk lah. Yang ada buku gila-gila Ujang. Majalah Mangga, URTV. Tu tak ada lah, URTV tak ada lah. Paling tidak di rumah kita ada Al-Quran tafsir satu. Yang kedua Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. InsyaAllah ada dah hampir 98% lengkap dah. Boleh rujuk segala macam. Baik. Kata Aisyah dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, La tasubbul amwat. Jangan kamu mencaci orang yang telah mati. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Kerana mereka telah melakukan apa yang mereka mampu. Clear. Ya, clear. Dia Nabi ni jenis orang yang husnuzan, prasangka baik. Nabi dia tak pandang orang tu nak buat buruk tak. Dia husnuzan. Tuan-tuan tahu satu riwayat yang sahih, ya, apabila berlakunya perang, dikatakan perang tu perang Khandaq. Apabila dia ada di antara tentera-tentera kafir yang ditangkap dan mereka tak boleh melawan dah. Tak boleh melawan, maka mereka luka letih dah. Sampai kepada sahabat ni. Sahabat ni turun-turun pi, daripada rebah tak boleh nak bangun dah. Kan? Dengar orang tu kata la ilaha illallah. Maksudnya orang yang kafir tu masuk Islam. Tapi sap pancung juga. Ketika selepas pancung, ada sahabat lain bagi tahu dengan Nabi, dia ni pi bunuh tentera kafir sedang orang tu telah memeluk Islam. Nabi hari tu marah sampai merah muka dia, tegang urat leher dia. Dia tanya kepada sahabat tu, wahai sahabat, yang hang pi bunuh dia pasal apa? Sedangkan dia telah mengucap kalimah syahadah. Sahabat tu kata, ya Rasulullah, dia mengucap tu sebab tak mau kena bunuh ya. Kalau tidak, tak ada harapan. Nabi marah kat dia, aku diutuskan untuk melihat zahir manusia, bukan untuk menilai hati-hati manusia yang gaib yang kita tak tahu. Itu saja hakikat dia. Kita tak boleh nak letak, oh macam tu, oh macam ni. Tak. Soal hati dan perasaan itu soal dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni boleh judge apa yang kita tengok dekat zahir saja. Tu pun dalam istilah fiqh, kalau siapa yang mengaji, dia akan dengar. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, bukan apa yang kamu faham. Ada ustaz ceramah begini, tapi dia faham cara dia. Kalau tak berapa faham, jumpa ustaz tu balik. Itu. Ada dia dengar, dia faham cara dia. Tak, ustaz tu punya matlamat lain. Sebab tu kaedah tu haruslah dijaga dengan rapi. Dan kita kena letak husnuzan. Maka sebab itu Nabi pesan dalam riwayat Imam Al-Bukhari, La tasubbul amwat. Jangan kamu caci maki atau hina orang yang dah mati. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Kerana mereka telah berusaha semampu mereka. Pada pandangan kita sebagai orang beriman, kita akan kata sahabat kita ni semua ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh kita nak masuk duduk dalam syurga sekali dengan mereka. Kita tak mau kata apa nak masuk syurga sudah. Tak mau ikut suka hati ya. Pi aku nak masuk syurga. Oh, tak boleh. Ya, di sinilah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sesekali kita mencaci orang yang telah meninggal dunia. Walaupun pada hakikatnya kita nampak macam tak ada apa pun sikit sangat. Kita duduk main masjid.
Lain lah. Kita duk buat korban. Lain. Kita tasbih panjang. Lain. Kita serban tu dia punya nala reka. Lain lah. Orang lain tak pakai serban. Mereka pakai baju TNB Telekom je. Kan tak berapa banyak sangat. Dapat pula baju percuma. Tu kan. Tak nampak lah. Ini memang istilah macam tu. Istilah yang cukup salah apabila kita melihat orang pakai jubah tu macam orang alim. Tak. Kan tak. Jangan kita pandang macam tu. Pakaian, casing ni benda tu tak penting. Jangan silap dan salah pandang. Ya, sama kita panggil apa? Don't judge a book from the cover. Tu, jangan tengok buku ya. Buku nampak lawa. Semua dalam tu hadis palsu belaka. Kadang-kadang kita tengok buku tu nampak buruk. Cuma baca-baca. Wallah, matlamat dalam tu cukup-cukup sah. Itu perkara pertama. Ingat, Nabi kata jangan cerita pasal buruk orang yang dah mati. Dan yang kedua, lebih teruk adalah jangan sesekali menghina orang yang sudah meninggal dunia. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ada Sunan Abu Daud. Imam Tirmizi, ada Sunan Tirmizi. Apa sunan-sunan? Kita duk dengar kan? Ada jami' himpunan hadis. Semua hadis dihimpun dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Itu panggil jami'. Ada panggil Musnad Imam Ahmad. Musnad hadis-hadis yang dihimpun berdasarkan sanad-sanad dan perawi. Sunan, hadis-hadis yang dihimpun berdasarkan hukum-hukum. Itu. Jadi kalau dilihat di sini, diriwayat oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, dalam sanad yang dhaif. Itu. Buku, sebab tu buku hak kita baca, dia kena penulis dia tu amanah. Tak apa dia nak tulis, tak apa. Tapi dia bagi tahu siap-siap, dhaif. Ya, dia bagi tahu siap-siap. Sebab tu saya suka baca penulisan Syekh Sabiq ni, dia clear. Dia sangat clear. Hadis ni kalau kita tak tengok kajian hadis, maka hadis ni daripada Abdullah ibnu Umar, anak kepada Sayyidina Umar. Kita duk pakai otak kita, takkanlah Sayyidina Umar nak bohong. Takkanlah anak Sayyidina Umar nak bohong. Depa tak bohong, tapi perawi bawah tu bohong. Ya, baik. Bahawa Nabi SAW bersabda, "Uzkuru mahasina mautakum." Sebutkanlah kebaikan-kebaikan orang yang dah mati. Waqafu atau wakufu an musawihim, dan sembunyikanlah keburukan-keburukan dan keaiban mereka. Walaupun hadis ni hadis dhaif, tapi dhaif dia tak turun kepada dhaif yang mungkar. Dhaif yang jiddan, yang terlalu lemah tak. Tapi dia duduk dalam keadaan ni hadis yang dhaif. Dia lemah, tetapi lemah dia tu bukan dhaifun jiddan, terlalu lemah. Maka bolehlah kita ambil pandangan ataupun moral daripada nasihat tu. Hendaklah kita bila ada orang mati atau kawan kita, saudara mara kita yang dah mati ke, kita harus cerita yang baik-baik sahaja daripada dia. Jangan pandai-pandai duk buka cerita dia tu dulu zaman 60-an. Orang lah mabuk ketum. Dia dulu 1 jak, 2 jak, 3 jak lagi mabuk pada zaman lah. Tu cerita. Saya tak mau. Kan dia itu tak mau, sembunyikan. Tapi cerita baik lalu sembunyikan keburukan. Dan insya-Allah bila mana kita buat macam tu kepada orang lain, cerita kebaikan orang, sembunyikan keburukan orang, insya-Allah Allah akan jaga kita macam tu juga. Tapi kalau kita tiap-tiap hari duk tulis masuk dalam Facebook itu dan ini macam-macam, hari ni lah cukup takut. Handphone ada 2. Laptop ada 1, desktop ada 1, iPad ada 1. Tempat untuk mengumpat ni cukup banyak. Tempat untuk mengumpat, tempat untuk menghina, tempat untuk rosakkan pandangan mata, semua dah. Cukup mudah. Tekan on ya, zoom, keluar tu pakai baju tak cukup dah.
Mata kita Allahu Akbar. Bukan kita boleh jaga semua. Kita pula bila lalu pandanglah lama sikit. Dia memang jenis macam tu. Tok Imam pun lebih kurang lah. Tok Imam pakai baju dengan saya hari ni tu, saya hentam dia ni. Dia pakai baju sama tu. Baju sama tu kan. Al-Haramain sama. Okey, baik. Jadi kita nak bagi tahu bahawa hari ni fitnah dan dosa tu mudah sangat. Mudah sangat. Saya duk pergi ceramah, selalulah ceramah kalau mai dalam bab menikah, bab kahwin, bab kenduri kahwin, yang tu saya cukup jaga. Kalimah yang saya selalu ulang, jangan sampai menikah jadi susah, zina jadi mudah. Hak tu yang duk jadilah ni. Nikah jadi susah, zina jadi mudah. Nak zina ni tak payah susah-susah. Tak payah bertunang pun. Naik motor RZ pergi peluk ni. Motor RZ tu boleh naik. Mereka 2 orang naik. Boleh isi 4 lagi kat belakang. Naik sampai duduk atas. Turun minyak. Kan Allahu Akbar. Sangat-sangat bahaya. Jadi jom kita ambil apa yang Nabi pesan. Bahawa janganlah kita, termasuk golongan yang dilarang oleh Nabi, iaitu menceritakan keburukan-keburukan orang yang dah mati, melainkan gantikan, sembunyikan. Apa yang kita nak cerita, uzkuru mahasina. Sembang hak benda baik-baik saja. Sembang walaupun dia tu nampak macam-macam tu kan, tapi sebenarnya macam tu. Baca hadis, saya baru balik daripada utara sebenarnya. Jumaat, Sabtu dan Ahad saya ada program di Kedah dengan di Penang. Satu masjid Kuala Mengkuang. Pagi tu kuliah subuh di Bukit Mentajam. Saya mengajak satu hadis Nabi, riwayat Imam Bukhari, cerita tentang Nabi marah kepada para sahabat, bagaimana sahabat memandang remeh kepada orang mai duk kerja cuci masjid. Tok siap. Depa duk bagi, kalau pengurusi, depa bagi tu dia punya, kan sup giabok. Kalau tok siap, depa bagi bihunnya, tercekik tok siap tu. Tu perangai. Sedang Nabi ni bila daripada Madinah Nabi pergi Mekah, tak lama lepas tu Nabi patah balik pergi Madinah. Pergi ke masjid, tengok tak ada Ummu Mihjan, tak ada. Nabi tanya, wahai sahabat, mana pi Ummu Mihjan tak nampak ni? Maka sahabat kata, tak ada, dia dah mati lah. Depa cakap tu macam orang yang cuci masjid tak ada harga diri. Kecil sangat amal tu. Kecil sangat. Dia tak ada apa-apa. Nabi kata, pasal apa hampa tak bagi tahu dengan aku? Tu Nabi. Dia tegas. Pasal apa hampa tak bagi tahu dengan aku? Yang lain Nabi tak tegur, tapi hak ni dia Nabi tegur. Walaupun sekecil-kecil amalan. Kata Nabi SAW, mana dia kubur dia? Akhirnya Nabi pergi dan Nabi solatkan jenazah. Solatkan jenazah tu. Walaupun dia dah mati lama dah. Dan kemudian kata Nabi, aku doakan sehinggalah kubur-kubur yang sekitar ni yang gelap menjadi terang dan mereka masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan buat apa pun. Dia setiap hari dia mai cuci masjid. Dia mai tolong buat tu pun, buat ni. Nampak macam dia pun bukanlah nampak alim sangat. Alah Tok Siak ni dia jarang pakai jubah. Jubah pun tak ada. Jubah pun tak ada. Nak beli jubah pun, pengurusi pun tak fikir. Patut hang belilah bagi selai 2. Ini dak Tok Siak tu lah yang tu. Sian tengok Tok Siak. Dah lah pencen pula tu, pencen driver KKM. Pencen pun RM338 ya. Kan tu pun dia buat tak peduli. Tapi itulah hakikat dia. Kita tak boleh pandang remeh, melainkan setiap kebaikan sebesar zarah pun di sisi Allah besar nilai dia. Besar nilai dia. Tuan-tuan ingat tak dulu kita mengaji berkenaan dengan adanya seorang imam yang kerja dia baca qul hu aja. Imam ni Allahu Akbar, habis dah Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad,
Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mai masuk rakaat kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tok Imam ni Nabi yang lantik. Makmum lama tegur Tok Imam. Tok Imam, surah lain tak ada ke? Tu makmum kaki komplain. Bukan zaman ni ya. No, zaman Nabi kita ada kaki komplain. Lah ni lagi banyak. Komplain pakai surat layang. Komplain pakai grup WhatsApp pun ada. Komplain ni nama manusia sampai akhirat. Sampai yaumul mahsyar. Itu tak akan berhenti. Sebab tu AJK kalau orang komplain, jangan merajuk. Buruk no orang tua-tua merajuk. Iya. Tok Imam merajuk 2 tahun tak mai. Apa Tok Imam? Bukan kan ni lah, orang lain lah. Dah, sungguh. Allahu Akbar. Sehingga kata Nabi, hampa jangan kata kat dia dulu. Hampa pergi tanya dia pasal apa dia suka baca qulhu. Dia pergi tanya Tok Imam. Kami memang tak puas hati. Kami memang tak puas hati, tapi Nabi suruh tanya. Kan, Nabi suruh tanya. Duk baca qulhu saja pasal apa? Sebab aku bila baca qulhu aku jatuh cinta ke Allah Taala. Dia pergi bagi tahu dengan Nabi. Nabi kata bagi tahu untuk imam sebelum dia jatuh cinta pada Allah, Allah dah dulu lagi jatuh cinta pada dia. Mai satu jalur lain, hadis lain pula. Dia pergi tanya Tok Imam kata aku baca qulhu sebab aku rasa Allah itu pemurah. Allahus samad. Tempat bergantung Allah Ta'ala. Aku minta dia bagi, aku tak minta pun dia bagi. Maka Nabi kata, kalau macam itulah tu Imam kata, maka hampa semua jadi saksi wajib. Wajib apa? Wajabat. Wajib apa? Wajib hampa jadi saksi tu Imam kita dakhalal jannah, masuk syurga. Kerana surah Al-Ikhlas saja. Tu Imam tu tak baca surah Yasin pun. Tu kan? Dia baca surah Al-Ikhlas saja. Itu kita kata bahawa kebaikan manusia ni jangan disandarkan kepada banyaknya amalnya. Ya, kita jangan pandang pada pandangan mata kita yang tak berapa banyak ilmu ni. Tapi apa yang paling penting adalah pandangan kita beriringan dengan husnuzan, prasangka baik. Jadi ini kedua. Nabi pesan nak cerita orang mati, cerita benda baik yang ada pada dia. Dan jangan sesekali cerita buruk, malah kita kena sembunyikan keburukan dia. Itu asas dia lah. Asas dia tak boleh buka keaiban dia, tak boleh cerita benda buruk dan tak boleh hina dia. Asas dia kalau nak cerita juga, cerita benda yang elok-elok saja. Tetapi boleh ke tak boleh kalau nak cerita lagi? Itu peringkat bila kita mengaji tu. Okey, baik. Kata ulama dibolehkan menyebut kefasikan. Dibolehkan apabila dia mati, selepas dia mati kita cerita dia fasik, orang yang mengekalkan dosa-dosa besar. Fasik. Dibolehkan kalau dia itu beramal dengan bid'atun dalalah. Tak cukup mandi dekat rumah, pi mandi dekat kolam Gunung Jerai. Tu yang duk jadilah ni. Tak cukup minum air di rumah, pi ambil air telaga Tok Syekh Gunung Jerai. Siapa suruh? Sampai majlis agama terpaksa keluar warta itu, keluar perkeliling itu dan ini. Pelik. Yang pi buat tu bukan pakai baju bola. Yang pi buat tu bukan pakai baju TM dengan TNB, bukan. Ini orang TNB ke? TM. Ni bersama. Kan? Ya sungguh. Yang pi buat tu jubah 2-3 helai, serban besar, kain ridak ni kiri kanan. Tu dia. Dan sehinggalah Jabatan Agama Islam Kedah keluarkan, jangan buat. Kerana itu khurafat, maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak payah pi Gunung Jerai kalau nak mengaji. Kan? Masjid sebelah rumah kita pun ada ceramah. Tak payah pi Gunung Jerai kalau nak berdoa. Masjid tepi rumah pun boleh berdoa.
Tapi itulah manusia. Kita terpesona bila dia main dengan jubah, dia main dengan serban besar, dia main dengan tasbih. Pergi semayang atas batu. Masjid punya elok, tak mau semayang, batu pergi semayang. Kadang-kadang manusia tak tahulah otak pitak tang mana. Nah, baik. Kalau ada amalan-amalan bid'ah, amalan-amalan bid'ah, Nabi kata lakukanlah ibadah kurban dengan binatang yang dipanggil al-an'am, yang 4 kaki tu. Dia kata dak, dia nak buat kurban juga guna ayam. Tu bid'atun dalalah, dia tukang. Dia tukang. Nabi suruh solat duha 8 rakaat antara pukul 8 hingga pukul 12. Dia kata tak mau, dia nak buat 12 rakaat waktu zawal, tengah hari rembang atas kepala. Bid'atun dalalah. Nabi suruh pergi masjid, antara azan dan iqamah doalah pada waktu itu mustajab. Nabi tak suruh pergi gunung jerai. Tu, boleh tak cerita benda ni? Boleh. Kefasikan, mengekalkan dosa besar, amalan bid'ah dan keburukan yang dilakukan terang-terangan oleh kaum muslimin. Kenapa diceritakan keburukannya itu? Disebabkan untuk jaga supaya orang muslim jangan ikut perangai macam tu, sebab salah tu besar. Kita lah ni orang Islam, malulah orang Islam bangsa Melayu yang duk jual ubat-ubat cantik ni, yang duk jual alat-alat makeup, yang duk jual suplemen kecantikan ni. Dia buat iklan-iklan seksi, maxi apa ni, pelik-pelik. Buat lagu raya, orang jantan tak pakai baju, mengeliat-ngeliat macam cacing kepanasan. Tu pun ada manusia pergi beli produk dia. Tak ke gila? Yang gila tu dia gila, kita 2 kali gila. Pergi bagi duit kat dia. Tu jadi masalah kita. Siapa yang duk beli? Bini kita, anak-anak kita. Cek balik, tengok produk kesihatan dibeli kat siapa. Ini terang-terang. Ada yang perempuan tu kan, kalau dia nak cerita pasal benda yang dia nak jual itu, dia buka dekat nak habis badan dia. Keliru kita tengok, penin kita. Maka orang perempuan kat belakang ada banyak anak, tahu orang perempuan tu. Okay, pesan dengan orang perempuan. Nak beli barang, belilah. Boleh. Suplemen, nak kurus ke, nak cantik ke, nak beli serum ke, apa ke. Belilah pada orang yang nampak secara zahirnya dia tu baik. Sudahlah. Terang sangat jahat dia tu. Bila terang sangat jahat, kita pergi beli juga. Kita seperti mengimarahkan kemaksiatan dan dosa yang dia lakukan. Masalah kita sebab tak ada undang-undang. Tak ada undang-undang nak buat macam mana. Jadi macam itulah jadinya. Sekitar kita lah. Sekitar kita. Dan yang lebih malu bangsa Melayu, agama Islam. Orang lain tak buat Orang lain berhenti malu. Kita saja yang jadi perangai macam tu. Ya, baik. Yakni orang yang dibolehkan bila dia mati tu, kita cerita keburukan dia kepada masyarakat, takut masyarakat ikut perangai dia tu, dibolehkan. Bila? Kalau orang tu memang jenis orang fasik, memang kekal dalam buat dosa besar, sehingga orang ikut perangai dia. Pergi duk naik menyanyi atas stage ni, dia punya gelek ni tak tahu nak cakap sampai tercabut seluak-seluak. Akhirnya orang duk terjerit. Puak ni boleh cerita. Kalau dia mati dalam keadaan tak taubat. Ada lagi orang yang buat bid'ah. Tak cukup solat duha di rumah nak berdoa. Pi Melaka, Pulau Besar, berdoa pegang batu. Macam Bandar Bukit Raja tak ada batu. Tu, percaya pada batu. La ilaha illallah, kan? Ada seorang kawan kita, ustaz. Kami ni satu keluarga lah. Ayah, mak, tok bawa saya pi. Bawa bukan saya ni, saya dia lah. Saya ni tak payah saya laku. Tak payah bab nak menikah ni laku cepat. Jadi kan, hak tu tak laku-laku umur 26 perempuan. Umur 26 kira awal lagi lah. Tapi tok ka mak pak apa semua bawa dah pi. Pi pegang batu tu, berdoa dekat batu tu. Saya kata macam ni lah adik oi.
Kalau betul nak menikah, bagi tahu. Saya ramai calon ni semua ni. Depa ni semua nak. Hang tengok pilih yang mana satu. Tu imam pun boleh. Apa susah? Syahrukh Khan tu. Tu kan. Tengok muka tahu ah. Tu apa? Kalau susah-susah sangat masuk dalam dalam surat khabar tu. Masuk dalam bab tu pemilihan jodoh tu buh gambar sikit, buh nama apa lebih kurang sudah. Jangan nak pergi buat benda-benda mengarut dan kita takut dosa besar yang kita buat dan kita mati dalam keadaan kita tak bertaubat, kekal dalam neraka, syirik, kekal dalam neraka. Cuma manusia dia tak nampak. Dia tak nampak itu dosa syirik. Sebab tu ada orang yang buat buruk masih dibenar untuk kita kalau nak cerita tentang keburukan dia itu. Dan cerita-cerita tentang orang fasik, cerita-cerita tentang orang buat bid'ah, cerita-cerita orang yang buat benda haram terang-terangan. Hang nak kaya, Islam tak larang. Tapi yang Islam larang menceritakan kekayaan hang dengan kesombongan. Buat video tunjuk rumah 7 tingkat harga 21 juta. Mewah, kereta ada 21 biji. Semua kereta. Ada Ferrari, ada Lamborghini, kita ada sebiji, bukan Ferrari. Tu kenari. Kan? Itu je yang ada. Kan dia ni dia ada macam-macam. Dan tujuannya adalah untuk mengingatkan orang lain supaya jauh daripada jadi orang fasik, supaya jauh daripada melakukan bid'ah, supaya jauh daripada mengulangi kemaksiatan yang clear itu, menghindari dan tidak mengikuti amalan buruknya depa tu. Jadi peringkat pertama, orang yang mati, agama tak bagi kita cerita buruk dia kalau buruk-buruk biasa. Buruk biasa ni apa? Buruk biasa adalah buruk dia secara peribadi dan tidak memberi kesan pada orang lain. Itu buruk biasa. Sebab tu katalah kita nak tegur pemimpin. Nak tegur pemimpin, boleh tak? Boleh. Pertama hadis Nabi kata tegur mata bertemu mata dengan dia kalau itu dosa peribadi dia. Dosa peribadi dia tinggal semayang. Itu dosa peribadi dia. Bini dia tak tutup aurat. Pi tegur 4 mata. Habis tu bila nak tegur dia Ustaz? Kalau nak dengar khalayak, apabila perbuatan dia itu merugikan rakyat. Dia ambil duit rakyat. Semua dia ambil kat dia. Sehingga dia rampas harta rakyat dalam keadaan kita tak sedang. Dan tiba-tiba kita sedang. Maka hak tu kita boleh cerita di khalayak. Kenapa? Sebab dia buat dosa tu memberi kesan kepada orang lain. Tu pun kita kena faham juga. Dia tak boleh cerita ikut suka saja, itu tak boleh. Dia kena ada hukum yang kita kena selidiki. Namun jika tidak ada kemaslahatan untuk menceritanya, maka kembalilah diam, jangan cerita. Kita katakanlah walaupun dia dulu tu jahat, tapi jahat dia tu tak bagi kesan sangatlah, orang pun dah lupa dah, maka tak cerita adalah lebih utama. Sebab tu kalau tanya saya secara peribadi, bila kita bawa semua perbincangan, maka jalan yang paling selamat untuk kita tidak rasa riak dan sum'ah adalah dengan kita mendiamkan sudah. Kita mengambil pengajaran, jangan buat benda-benda yang mereka buat tu dan kemudian kita cerita benda-benda yang baik. Kenapa? Kerana mungkin kita ada nampak keburukan dia, tapi kadang-kadang kita terlupa melihat kebaikan yang banyak yang ada pada dia. Mungkin ya, kita duk nampak dia tak ada apa-apa lah, dia punya kerja macam tu, macam ni, tapi kita tak nampak kebaikan yang melimpah ruah yang dia lakukan. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan riwayat Imam Muslim daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya, marru bi janazah فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت فقال عمر رضي الله عنه ما وجبت يا رسول الله قال هذا أثنيتم عليه خيرا
fawajabat lahul jannah, wa hadha asnaitum alaihi syarra fawajabat lahun nar, antum syuhada'ullahu fil ard. Panjang hadis ni, tapi Nabi punya kata-kata simple dan mudah dipahami. Nabi dia tak ada kita nak jumpa dia cakap tentang adapun dikala itu apa itu, tak ada. Dia clear, dia bagi tahu. Bahasa Nabi ni dia cukup sempurna, mudah difahami oleh semua orang, tak masuk universiti pun dia boleh faham Islam. Okey, baik. Para sahabat marru bi janazah, mereka itu melewati jenazah. Lalu mereka memuji amal kebaikan mereka, fa athnau 'alaiha khairan. Dalam keadaan mereka lalu jenazah ada tu, mereka kata Allahu Akbar, dia ni dulu ke baik sungguhlah. Dialah duk ulang pi masjid, dialah yang duk bantu orang miskin, dialah dia perlu cerita tentang kebaikan. Maka faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wajabat, wajib. Maka thumma marru bi ukhra fa athnau 'alaiha syarra. Kemudian mereka melewati pula jenazah lain, maka mereka mencela kejahatan orang tu. Mereka mencela kejahatan. Memang dia ni hidup dia memang macam tu, menyusahkan orang je, rampas harta orang, bunuh orang, buat macam-macam kepada orang lain. Lalu mereka apa? Fa athnau 'alaiha syarra. Lalu mereka pun mencela. Kata faqala Nabi, apa Nabi kata? Maka Nabi kata wajabat. Maka ya, betul, wajabat, wajib. Faqala Umar radhiyallahu an, maka Sayyidina Umar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma wajabat, apa benda yang wajib tu? Maka qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza asnaitum alaihi khair. Kamu memuji kebaikan kepada mayat yang pertama tadi itu, memang dia duk buat baik. Wajabat lahul jannah, wajib bagi dia syurga atas kebaikan dia dan doa kamu tu. Wa hadza asnaitum alaihi syarri, dan ketika kamu menceritakan keburukan hak jahat tadi, memang betul dia jahat dan dia tak bertaubat, jahat dia itu sehingga merugikan orang lain, bukan dia saja rugi. Maka qala Nabi wa fawajabat lahun nar, maka wajib bagi dia ke neraka. Wa antum syuhada'ullahi fil ard, maka kamu semua adalah saksi Allah di dunia ni. Saksi dari sudut apa? Zahir yang kita nampak. Kalaulah dia buat baik, kita kata dia baik. Kalau dia buat jahat dan mati dalam jahat, hak tu lah, kita tak boleh kata apa dah. Kita kadang-kadang ada orang tak berani kita, ustaz, kita nak kata orang kafir tak boleh. Mana tahu waktu dia mati dia masuk Islam. Sedangkan dia tu kafir, dan tiba-tiba dia mati dia masuk Islam. Kita tak tahu dia masuk Islam. Kita tak tahu, sudahlah. Yang kita tahu kita cakap yang kita tahu. Tu kaedah dia. Sama juga ada orang beli rumah. Baru ni ada lagi zaman ni pun ada orang tanya, beli rumah tu Cina punya. Second owner lah dia tu. Tak apa, kita azan dulu insya-Allah. Sambung yang tadi tu saya kata tu, kita ni disuruh untuk melihat yang zahir. Ya, kita disuruh untuk melihat yang zahir, bukan untuk judge apa yang kita tidak tahu. Contohnya ada orang yang beli rumah. Rumah tu rumah orang Cina, ya, kepunyaan Mr. Chong. Ya, dia kata, ustaz, saya beli rumah ni, rumah teres 2 tingkat. Perlu ke saya samak? Perlu ke saya samak? Mana tahu kod orang dulu bela anjing. Dalam Islam dia tak pakai mana tahu. Pergi je dekat rumah tu bersih tak? Bersih. Awak dah basuh? Dah basuh. Dah mop? Dah mop. Masuk sebut bismillah, udah. Masuk barang, duduk je, selesai. Perlukan sama? Tak payah sama. Kalau nak buat andaian sama, sampai ke tingkat atas kena sama. Itu cerita dia. Maka akhirnya ada orang meniaga syarikat sama menyama. Sebab
Sebab adanya manusia yang memerlukan benda tu, percaya benda yang bukan-bukan. Kalau nampak, ya, kita duduk macam ni, nampak anjing jalan dekat koridor tu kan, pergi tengok memang ada tapak kaki dia tu. Maka sama lah bagi pandangan mazhab Imam Syafi'i. Ada pandangan lain kata basuh je 7 kali dengan air biasa sehingga menghilangkan zat itu, selesai. Maka sebab tu kita kena faham sungguh-sungguh, kerana Islam tidak membebankan kita. Ya, dia kena letak berdasarkan fakta ilmiah yang sangat-sangat jelas. Jadi apa yang disebut oleh Nabi, apabila Nabi dan para sahabat ini melewati satu jenazah, maka para sahabat bercakap-cakap tentang kebaikan jenazah tu. Maka Nabi kata wajibat, wajib untuk dia. Ya, wajib apa? Wajib kebaikan dia tu membawa ke dalam syurga Allah Ta'ala. Ya, melewati satu jenazah lain, maka sahabat ni fa'athnau 'alaiha syarran, bercakap-cakap tentang keburukan yang tak pernah habis dia duk buat pada orang lain, sehingga menjejaskan dan menzalimi kehidupan orang lain. Maka Nabi kata wajibat. Ya, sehinggalah Sayyidina Umar Al-Khattab, ya, dia bertanya, Umar Al-Khattab, dia bertanya kepada Nabi, ya, ma wajibat, apa yang wajib tu? Maka hak tadi buat baik, wajib bagi dia syurga. Orang yang jahat, wajib bagi dia neraka. Cuma kena hati-hatilah. Jangan melampau dalam bercakap tentang keburukan. Sehinggalah di hujung tu dia kata, apabila tidak ada kemanfaatan daripada percakapan kamu, maka jangan bercakap. Habis. Apa saja kita nak bercakap lah, kita kena fikir dulu. Kita kena fikir dulu, manfaat ke tidak apa yang kita buat. Kalau tak ada, diam, elok. Ustaz, kalau saya tak bercakap, tidur boleh? Tidur. Tidur je lah, senang. Bila tidur, kalau bercakap dalam tidur tak berdosa. Maka senang cerita tidur je. Okey? Baik. Dan kemudian, dikatakan dalam kitab ini dibolehkan mencaci dan melaknat orang kafir. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 78. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israel. Allah mengutuk orang-orang kafir dari golongan Bani Israel. Ada dalam Al-Quran surah Al-Lahab ayat 1. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan celakalah dia. Ada dalam surah Hud pada ayat 18. Ala la'natullahi ala zalimin. Ketahuilah kutukan Allah menimpa orang-orang yang zalim. Jadi kalimah yang mengatakan dibolehkan mencaci dan melaknat orang-orang kafir yang dah mati ni harus difahami lebih mendalam. Bukan tiba-tiba pergi maki macam tu ya. Orang kafir yang menzalimi, yang memang clear nampak kejahatan zahir dia. Tapi kalau orang kafir tu dia memang duduk macam tu aja, tak ada masalah pun dengan kita, dia pun meniaga, tak ada zalim dengan kita, dia tak jadi macam George Bush, Bill Clinton ke apa ke itu, dia tak jadi macam pemimpin kafir di negara-negara yang menzalimi negara Islam, maka tak boleh kita bercakap. Dia akan jadi fitnah pula. Nak bercakap boleh, tapi asbab dia tengok dulu. Dia tu siapa dan dia telah merosakkan umat Islam, bunuh umat Islam, zalim umat Islam, tekan umat Islam di atas kekuatan ekonomi mereka, tekan. Kita pun lebih kurang sama lah, 3-4 hari ni duk ceramah pasal apa? Korban. Saya selalu pesan dengan tuan punya lembu yang banyak tu, masa musim korban ni, waktu orang nak beli banyak tu, hang jual lah murah sikit sebab mereka nak beli banyak. Tapi masa dulu-dulu, kalau mereka nak beli sekok 2 sekadar nak buat kenduri, harga tinggi, logik lah. Logik kita beli derian. Musang king kalau baru keluar RM58 sekilo. Tapi bila dia dah banyak, dah diraup ada, dibentung ada, Kuantan pun ada, kan, Kalumpang pun ada, Musang king. Maka dia jatuh harga turun RM25. Logik bila benda tu banyak.
Ini perangai ni, bila orang nak beli banyak, masa tu dia kata, take it or leave it. Tu manusia. Jahanam. Patutnya kita ni jadi tokek lembu, kita rasa bangga. Lembu kita dibuat ibadah. Besar ibadah dia tu bukan kenduri kahwin aja, bukan birthday party aja, ibadah kurban. Tapi tak boleh nak buat apalah. Masa tu tak termasuk orang tengah. Orang tengah yang duk pilih tu pilih ni, pupak-pupak, kau nu ambil 200, kau ambil 300, 400, 500. Orang tengah, geng masjid pun perangai lebih kurang ke? Betul. Masjid ni berapa ekor sasaran? 24. Nalar ke? 24. Semalam Masjid At-Taqwa Masjid At-Taqwa Bukit Kapar. Saya di sana semalam ceramah pasal itu juga, penghayatan korban. Depa sasaran 15. Satu hari sebelum Masjid Nurul Jannah Meru, depa sasaran 12. Tu dia Bukit Raja 24. Amak. Tu dia. Tak tahulah. Nampak gaya, tapi sini orang muda-muda tak apalah, boleh makan. Belah-belah sana semua geng bakar jenazah semua. Jadi buat banyak pun tak guna. Cuma jaga-jagalah. Buat banyak tu bagus, tak ada masalah, bagus. 24 ekor ke, 30 ekor ke, bagus. Tapi kena bagi faham dekat pengurusi yang mengendalikan tu. Kena bagi faham kepada sukarelawan tu. Jangan esok dia buat korban, uruskan korban, dia yang terkorban. Jangan takut yang tu ya. Udahlah, t-shirt dapat percuma. Kan t-shirt dapat percuma tu tak apa. Ni tiba-tiba AJK yang sukarelawan orang lain dapat 1 bungkus, dia dapat 1 bungkus, tambah lagi 1 bungkus upah. Haram terus. Penyembelih ibadah korban mai dapat 3 bungkus, haram terus. Sebab tu bahaya. AJK ni kalau dia jaga, dia masuk syurga, bagus. Sebab amalan dia tu. Tapi kalau tak jaga, dia lebih awal masuk neraka pada orang lain lagi. Maka sebab tu kena hati-hati. Boleh rujuk dalam Al-Quran pada surah Al-Hajj ayat 36 dan ayat 37. Pembahagian tu sepertiga bahagi kepada penama korban, sepertiga bahagi kepada fakir miskin yang meminta-minta, dan sepertiga bagi kepada orang awam. Orang awam ni yang nak bagi-bagi, yang tak mau bagi pun sudah. Tiap-tiap hari aku makan daging. Kan? Yang jadi masalah ni tak. Masalah dia mereka kumpul, satu buat bungkus sekilo. Semua dapat sama. Habis salah tak? Semua dapat sama. Pengurusi pakai Mercedes C250 dapat sekilo. Tok Siak, bukan pengurusi, pakai kenari tu. Tok Siak pakai kenari tadi. Kenari pun umur 21 tahun dah macam dia. Pencen dah. Pun dapat sekilo. Tak ada. Mai orang miskin pun bagi kupon dapat sekilo juga. Habis. Pembahagian tu tak bertepatan mengikut Quran dan hadis Nabi SAW. Sepatutnya yang dapat banyak siapa? Fakir miskin lah. Saya selalu bagi gambaran mudah untuk kita faham. Contohlah, kita jangan cerita 24 ekor lah. Kita cerita kita sekok kampung kita kecil, ya ada 20 buah rumah. Kan? Kampung kita ada 20 buah rumah. Maka dalam kampung kita tu adalah ramai sikit orang apa lebih kurang. Kita buat sekor. Berat dia timbang-timbang apa, semelih-semelih, campur daging, campur tulang-tulang yang diminati macam tulang rusuk ke apa gitu gini. Berat 90 kilo. Dalam Quran kata sepertiga. 30 kilo yang pertama bagi kepada penama korban. Penama korban kalau dia nak ambil. Kalau dia tak ambil, lebih baik. Sebab nama pun korban. Qurbani Allah topya mere qurbani. Tu siapa yang paling baik bagi. Tapi kalau dia nak 30 kilo tadi, bahagilah 7. Dapatlah seorang 2 kilo lebih sikit. Contoh. Atau 3 kilo. 30 kilo yang kedua bagi kepada fakir miskin. Cek. Fakir miskin ada 10 buah rumah yang betul-betul miskin. Mereka dapatlah seorang 3 kilo. Cek. Orang awam ada 300 orang. 300 orang. Takkan nak makan 30 kilo nak bagi daging.
Depa masak dekat masjid, siapa mai makan lah. Tu saja. Orang awam jangan komplain. Pasal apa depa tu dapat 3 kilo, kami dapat 300 gram je. Bolehlah kalau hang nak 3 kilo, hang tukar jadi orang miskin lah. Tu saja. Tapi bila mana pemberian tidak bersandarkan kepada kehendak Allah dan Rasul, maka tu jadinya. Akhirnya korban tidak mendatangkan kasih sayang. Korban melahirkan kebencian orang miskin terhadap orang-orang masjid kerana mereka tidak adil, tidak memberi dengan kadar yang betul. Sombong pula tu. Siapa mai ambil, tak mai sudah. Dak, dengar orang miskin tak boleh sombong macam tu. Start motor pi hantar rumah dia, pi ketuk rumah depa. Itulah cara yang Nabi ajak kepada kita memulakan kebaikan. Tu seronok kita, tuan-tuan. Ya, seronok dalam melakukan kebaikan ni. Ni kita bukan kata kita yang dapat. Ni dalam Facebook ada 371 orang. Share, sama-sama boleh dapat ilmu tu. Jadi, hak dalam bab yang kita kata tadi, dibolehkan caci maki mayat orang kafir, dibolehkan melaknat mayat orang kafir ni, kena fahamlah bukan semua boleh laknat saja. Tak. Kena faham siapa yang kita nak laknat tu. Orang yang bunuh orang Islam, orang yang rosakkan ekonomi orang Islam, orang yang zalim orang Islam, maka yang tu boleh, yang lain-lain tak boleh. Itu yang digambarkan dalam kitab kita fiqh sunnah. Baik, ada lebih kurang 5 minit lagi, maka kita buat kesimpulan. Kalau ikut ada bab ni, bab dia dalam bab baru kita akan bincang tentang hukum membaca Al-Quran atas kubur dan hukum membongkar kuburan. Yang tu kita jumpa bulan depan lah, insya-Allah. Alhamdulillah, masjid besar, orang pun banyak. Alhamdulillah. Okey. Perkara paling awal dulu saya mengajar dekat surau Ar-Raudhah adalah saya kata, AJK, hampa jangan duk saja. Hampa kena pergi ziarah daripada rumah ke rumah. Sama juga mai dekat masjid ni, pergi ziarah rumah ke rumah. Kami ni AJK masjid, mailah mengimarah ke rumah Allah. Bawa berah Faizah Taj Mahal dengan Taj Murah. Faizah Taj Mahal. Pergi sedekah kat orang miskin, pergi ziarah, buat buletin, buku nipih ataupun lembaran-lembaran, ya, print jadual, print nombor-nombor kontak AJK, bab pengurusan jenazah mana, biro dakwah mana, semua. Buh satu maksud hadis dengan maksud Al-Quran. Jalan pi ziarah, insya-Allah Allah akan tengok usaha kita. Allah tak tengok kejayaan kita. Usaha tu yang paling penting. Maka yang pertama kita bercakap malam ini adalah Nabi larang kita mencaci maki orang Islam yang dah meninggal dunia. Nabi larang kita ini menceritakan keburukan-keburukan orang Islam yang dah mati. Satu. Yang kedua, Nabi kata kalau hampa nak cerita tentang orang Islam yang dah mati, maka ceritalah apa yang baik yang ada pada dia. Jahat-jahat dia ada juga kebaikan. Maka tolonglah sembunyikan kejahatan dia. Tetapi diperbolehkan kita menceritakan, ya, keburukan jenazah itu jika ada pada dia 3 keadaan. Pertama, kalau dia tu memang orang yang mati dalam keadaan kekal dosa besar, supaya orang yang hidup ni mengambil pelajaran jauh daripada perangai dia. Kedua, orang yang kekal sehingga mati melakukan bid'atun dalalah, bid'ah yang sesat, yang suka reka-reka. Nabi tunjuk tak mau pakai, dia nak reka amalan dia sendiri. Nabi bagi doa, dia tak mau pakai, dia nak pakai doa dia sendiri. Ini amalan yang bid'atun dalalah. Hak ni boleh cerita keburukan dia agar orang lain tak ikut perangai dia. Dan yang ketiga, orang yang mati kekal dalam melakukan keburukan dan kemaksiatan terang-terang. Masuk dalam TikTok, buh dalam TikTok tu, akaun TikTok, minum arak ni terang-terang. Terang-terang. Ya, melakukan fitnah terang-terang.
bercakap tentang lawan agama terang-terang, buat adegan-adegan seksi dan maksiat oleh orang perempuan terang-terang, maka tiga benda ni bolehlah kita cerita kepada orang ramai, hampa jangan ikut perangai mereka, tak elok. Itu boleh. Dan seterusnya, Nabi berdasarkan hadis yang Nabi kata, bila kita jumpa orang baik, maka kita doakan kebaikan. Tak salahlah kalau kita nak cakap tentang kejahatan, kalau jahat dia ada yang tiga tadi itu. Dan seterusnya, kita dibenarkan untuk melaknat, kita dibenarkan untuk mencaci orang kafir yang mati, seandainya dia tu memang orang yang menzalimi orang Islam, benci pada agama, kafir harbi, dia tak suka pada agama Islam. Tapi kalau kafir zimmi yang dia mati duduk di sebelah rumah kita, anak kita pergi sekolah pun dia yang bawa sekali dengan anak dia, apa sebagainya, bini kita nak bersalin pun kita duduk tempat lain, dia tolong bawa pergi, maka hak ni tak boleh laknat lah. Okey, maka itulah sebahagian daripada pengajian kita 1 jam pada malam ini. Moga-moga kita dapat kebaikan, dan kita akan bertemu pada pertemuan akan datang, akan membincangkan hukum membaca Al-Quran di atas kubur dan hukum membongkar kubur. Adakah diperlukan dan dibenarkan kita korek balik kubur, ambil jenazah tu pergi tanam tempat lain, nak buat jalan raya ke apa ke gitu gini dan sebagainya. Wallahu a'lam.